Salam sejahtera dan salam Ramadan Buletin UKAS edisi tengah hari 29 April 2021 bersama saya Grace Chon Lee. Berita utama, gangguan sistem komputer yang berlaku di Lembaga Pelabuhan Kuching LPK pada bulan lepas disebabkan oleh bencana alam. Perkara itu disahkan oleh Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pengangkutan Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jebut Masing sambil menambah pihak LPK telah melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya. Semasa meninjau LPK pada Rabu, Tan Sri Dato' Amar Dr. James berkata, penerimaan dan penghantaran kontena sepanjang pemadaman komputer itu diproses secara manual dan syarikat perkapalan tidak boleh menjadikan ia sebagai alasan untuk meningkatkan kos pengguna yang menjadi pengirim. Dalam pada itu, beliau akui telah menerima sebanyak surat dan panggilan telefon dari peniaga di Sarawak dan dari luar negara untuk mengikuti dasar kabotaj yang merupakan undang-undang bagi melindungi syarikat perkapalan tempatan di Malaysia. Namun, buat masa ini, beliau tidak berminat untuk melaksanakannya kerana mahu memfokuskan usaha melindungi syarikat perkapalan di Sarawak agar tidak bersaing dengan pengirim luar, seterusnya mengenakan kos barang yang tinggi. Laporan seterusnya, penutupan institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dilanjutkan mulai 4 Mei hingga 10 Mei depan. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam kenyataan medianya pada Rabu memberitahu turut ditutup adalah semua kategori institusi pendidikan swasta IPS yang berdaftar dengan KPM. Dalam tempoh tersebut, kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR masih diteruskan seperti yang dilaksanakan sebelum ini. Pelajar tingkatan 6 yang sedang menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM semester 3 gantian dibenarkan hadir ke sekolah sehingga 27 Mei 2021. Sementara itu, JPBNS juga telah memutuskan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dikuatkuasakan di kawasan pembinaan hidroelektrik Baleh, Putai, Kapit bermula 26 April hingga 23 Mei 2021. Tambahnya, beberapa kawasan juga dilanjutkan tempoh PKPD seperti yang berikut. Dalam kenyataan sama, JPBNS memaklumkan sebanyak 416 kes baharu COVID-19 dikesan di Sarawak, meningkatkan jumlah keseluruhan kepada 29,377 kes. Daerah-daerah yang merekodkan kes ialah seperti berikut. Selain itu, 6 lagi kes kematian baharu direkodkan, menjadikan angka korban meningkat kepada seramai 171 orang. JPBNS dalam pada itu turut memaklumkan 2 lagi kluster baharu telah diisytiharkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, iaitu kluster Ulus Trust, Meradong dan kluster Melugu, Sri Aman. Kluster Ulus Trust merupakan kluster komuniti yang dikesan melibatkan penduduk di sebuah rumah panjang di kilometer 2 Jalan Pakan di kawasan Ulus Trust, Meradong. Manakala kluster Melugu pula ialah satu kluster melibatkan institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang dikesan melibatkan sebuah sekolah menengah di Sri Aman. Selanjutnya, penduduk di Meradong terutamanya di luar bandar dan komuniti pekebun memerlukan lebih banyak lagi jalan penempatan mereka dinaik taraf untuk keselesaan bagi menjalankan aktiviti harian. Ahli Dewan Undangan Negeri Adu Meradong Datuk Ding Kuang Hing berkata, pelaksanaan sebanyak 22 projek jalan konkret di bawah sistem maklumat rekod jalan raya MARIS yang kini telah siap amat bermakna kepada penduduk di kawasan itu dan berharap projek sedemikian diteruskan demi kepentingan penduduk. Today we upgrade 22 village roads under MARIS. So I would like to thank the federal government, our state treasury and our state local government and MTNJ for implementing this MARIS project. And with time to come, I hope all the village roads will be upgraded to a standard road, which is 4.2 meter wide. This will definitely benefit the people of Meradong.
Bercakap kepada UKAS selepas meninjau 22 buah projek tersebut pada Rabu, Datuk Ding berharap penduduk Meradong menghargai dan berterima kasih kepada kerajaan yang telah meluluskan peruntukan untuk pembangunan mereka. Sementara itu, Kapitan Wong Mingging dari Sungai Tulai menzahirkan penghargaan kepada Datuk Ding dan kerajaan yang telah meluluskan projek tersebut kepada penduduk kampung. Saya dari Sungai Tulai, Kapitan Robert Wong. Saya terima kasih untuk kami Sarawak sama Datuk Wipiting untuk dapat bikin saya orang Sungai Tulai punya jalan, 3 jalan. Terima kasih banyak-banyak untuk kami Sarawak sama Wipiting. Terima kasih. Bagi Kapitan Chiang Wong Ting dari Sungai Bakong, beliau dan penduduk amat menghargai komitmen Datuk Ding yang sentiasa berusaha membawa pembangunan kepada mereka di luar bandar. 我希望能夠聽日你未必我專門你處理本來能夠呢即係選用你發展嘅整體之內的撥款，要真係面對我選用咗的改善，設備比設備更好啦。我也希望能夠真係按時嚟落地。bỏ lá cho cái năng tình quan huynh quay bi để sĩ hội ní hiểu bộ đi chính sự của các xã năng sử dụng này phát triển kinh họ. Manakala di Mukah, Adun Balingan Abdul Yaqub Arbi telah menyampaikan 970 set makanan dan barangan keperluan kepada pelajar Politeknik Mukah. Sumbangan daripada seberkas cawangan balingan itu diserahkan beliau yang juga pengerusi pertubuhan tersebut melalui naib pengerusi Muniruddin pada Rabu. Beliau berharap sumbangan tersebut dapat meringankan beban pelajar yang sebelum ini terkandas susulan PKPD sejak 11 April dan baru ditamatkan. Sementara itu, pengarah Politeknik Mukah Dullah Muluk ketika dihubungi amat berterima kasih kepada seberkas cawangan balingan, terutamanya Abdul Yaqub di atas keprihatinan beliau. Dalam masa yang sama, beliau menjelaskan sesi pembelajaran di Politeknik Mukah adalah berdasarkan prosedur operasi standard SOP terkini dan tiada kelas secara bersemuka sehingga 3 Mei dan sekarang telah dilanjutkan sehingga 10 Mei 2021. Beliau turut menegaskan kepada para pelajar untuk sentiasa mengamalkan SOP ketat bagi mengekang penularan COVID-19. Berita berikutnya, bubur lambuk dan buah kurma sememangnya amat sinonim dengan masyarakat Islam setiap kali tibanya bulan Ramadan. Bagi mengimarahkan sambutannya, Adun Sebuyau, Datuk Julaihi Narawi telah menyumbang bubur lambuk dan kurma kepada penduduk di Kampung Sampat Sebangan dan Kampung Tungkah Melayu Sebuyau. Pada Selasa, sebanyak 133 bungkusan bubur lambuk bersama buah kurma telah diagihkan kepada setiap rumah di Kampung Sampat Sebangan yang disampaikan oleh pemancar masyarakat Melayu daerah Simunjan, Asli Yahya, bagi mewakili Datuk Julaihi. Manakala pada Rabu, sebanyak 275 lagi bungkusan bubur lambuk dan kurma diagihkan kepada penduduk Kampung Tungkah Melayu Sebuyau. Agihan turut disampaikan oleh Asli dengan kerjasama Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK serta Ahli Jawatankuasa Ranting Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Kampung Tungkah Melayu. Dalam pada itu, penduduk dari kedua kampung menzahirkan rasa syukur dan terima kasih kepada Datuk Julaihi atas sumbangan tersebut serta mendoakan agar pandemik COVID-19 segera berakhir. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.